Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Kelulusan ataupun pengiktirafan halal menjadi satu perkara yang cukup dititik beratkan oleh pengguna pada hari ini dan juga para pemain industri dalam pelbagai bidang, merentasi pelbagai bidang, kerana ianya mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat, keyakinan kepada para pelanggan di seluruh dunia, di mana halal itu sendiri mampu memberikan nilai tambah dan pihak industri sendiri memerlukan pengiktirafan itu. Akan tetapi bagaimana malam ini kita melihat bahawa halal merentasi pelbagai bidang, dan bidang baru pada malam ini kita bercerita mengenai peranti perubatan ataupun medical device. Ini sikit sebanyak saya ingin mengambil keluar intipati yang daripada sebuah forum yang dianjurkan baru-baru ini, di mana ianya berkenaan pematuhan syariah bagi peralatan perubatan dan juga penjagaan kesihatan, di mana ianya forum yang dianjurkan oleh Worldwide Medivest Sdn Bhd, di mana mereka dalam usaha untuk mendapatkan persetujuan halal bagi produk mereka. Dan saya bersama dengan dua orang individu ataupun sedikit sebanyak mereka yang terlibat dalam forum tersebut hari itu. Kita mengambil keluar sedikit intipatinya hari itu bagaimana. Bersama saya lah di hujung sana saudara Ahmad Solihin Mariakun, merupakan penolong pengarah pengurusan halal daripada Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Dan saya bersama dengan pengurus besar Worldwide Medivest Sdn Bhd, Dr. Abdul Rizal Abdul Latif. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Saya ingin mengambil satu pendekatan yang mungkin agak asas, tapi kita pun keliru juga kadang-kadang. Peralatan perubatan adalah satu perkara, ataupun kalau kita bercerita mengenai halal, persepsi dan juga interpretasi masyarakat secara umumnya lebih kepada makanan. Tapi sikit sebanyak dengan kesedaran dan juga sedikit sebanyak keinginan masyarakat untuk mengambil tahu lebih lagi, ianya sudah dilebarkan dengan perbankan dan juga peruncitan dan sebagainya. Dalam aspek industri perubatan contohnya, seringkali kita mengambil kira ianya lebih kepada ubat-ubatan dan sebagainya. Tapi kini perlu difahami bagaimana peralatan perubatan itu perlukan juga pengiktirafan halal itu, dan mungkin daripada pemain industri saya masuk dulu. Di mana keperluan itu diberikan dan juga keperluan mendapatkan pengiktirafan halal itu diperlukan untuk industri peranti perubatan itu? Okay, terima kasih Cik Zul. Apa yang kami lihat daripada perspektif syarikat kami, Worldwide Medivest, kami menghilangkan sebuah produk yang dinamakan surgical suture. Suture ni sebenarnya benang yang digunakan untuk menjahit semasa operation lah, pembedahan. Jadi di sini apa yang kami dapati, setengah-setengah daripada suture atau benang yang digunakan untuk pembedahan ni mungkin menggunakan unsur yang tidak halal. Contohnya daripada khinzir. Benang yang digunakan ini sebenarnya didapati daripada usus binatang. Jadi kami daripada syarikat kami mendapati yang amat perlu untuk kami menghilangkan sebuah produk yang unsurnya datang daripada unsur yang halal. Jadi di sini mengapa kami ingin mendapatkan persetujuan halal untuk produk kami. Kerana untuk kami actually nak membagi tahu kepada end user ataupun patient yang produk kami ini datangnya daripada unsur yang halal. Dan ia menjadi satu alternatif kepada produk-produk lain yang tidak menggunakan unsur yang halal. Dalam aspek itu mungkin macam saya katakan tadi, mungkin ubat-ubatan mungkin pengguna mempersoalkan halal dan sebagainya. Tapi apabila kita menyebut mengenai peralatan perubatan, mungkin ada yang bertanya tetapi masih lagi ramai yang tidak tahu. Jadi mungkin daripada aspek itu bagaimana pihak JAIS contohnya, kerana kalau difahamkan melalui forum tersebut hari itu, permintaan itu ada daripada peringkat industri. Mereka masing-masing tahu dan mahu pengiktirafan itu diberikan kepada setiap produk mereka. Akan tetapi daripada segi JAIS juga, mungkin ini adalah masa yang mungkin sangat-sangat baru untuk kita meletakkan piawaian dan sebagainya. Mungkin kita boleh ceritakan dan kongsikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubung dengan isu ini, saya kira bukan saja masyarakat umum, agensi kerajaan terutamanya sebagai pihak berkuasa, memang kita tidak boleh nafikan bahawa tidak mustahil di dalam proses ataupun peralatan ataupun peranti perubatan itu sendiri memang sama ada bahan asal dia ataupun kandungan dia itu boleh melibatkan unsur-unsur yang meragukan dan juga haram. Tetapi sebab kita tidak pernah mengambil tahu perkara ini secara serius dan kita juga tidak ada pihak yang membawa ke tengah isu ini, mungkin kita hanya melihat sekadar
pemahaman umum. Jadi ini juga satu perkara yang kita sebagai masyarakat perlu lihat, perlu faham bahawa apabila pada hari ini teknologi sangat maju dan berkembang. Teknologi yang ada ini telah diperkenalkan dan dimonopoli, diinisiatifkan oleh pengusaha yang majoriti bukan Islam. Jadi semestinya di sini kita harus mengambil kira di peringkat pengusaha ni, adakah mereka faham keperluan halal dan adakah mereka juga menjaga keperluan halal ni untuk kepentingan kita umat Islam. Saya kira dalam kebanyakan situasi yang ada pada hari ini, majoriti pemain industri ni mereka tidak melihat sentimen dan keperluan halal ni. Sebab tidak pernah ada persoalan baik di peringkat industri itu sendiri yang mengeluarkan produk itu maupun pengguna akhir, pesakit-pesakit ataupun orang awam sendiri yang mungkin menggunakan peranti-peranti perubatan ini yang bertanya adakah dia daripada sumber yang halal, proses dia ataupun bagaimana. Jadi ini yang pada hari ini kita katakan situasi yang agak selamat dan tenteram, tetapi kita meyakini tidak mustahil bahawa ia bukannya sesuatu yang tak berlaku dalam industri dan dalam dunia perubatan kita. Kalau saya, sebelum kita pergi jauh, mungkin saya ingin berundur sedikit. Memahami juga peranti. Kalau ayat peranti itu macam complicated bunyi dan sebagainya. Dan mungkin kalau saya sebagai pengguna, kalau kita bercerita industri perubatan, industri penjagaan kesihatan, saya mungkin agak keliru di antara ubat-ubatan yang diambil dan juga apa yang dimaksudkan dengan peranti itu. Mungkin pemain industri boleh menerangkan dengan lebih lanjut sikit sebanyak mengenai perkara ini. Actually untuk istilah peranti ini pun baru saya dapat tahu daripada Medical Forum Device juga, Authority ya. semasa forum, semasa daripada Kementerian Kesihatan. Tapi secara umumnya peranti ini is kalau kita ke hospital, apa kaedah perawatan yang tidak menggunakan ubat, itu adalah peranti perubatan. That's the medical device. Jadi contohnya peranti perubatan ni dia punya skop luas. Jadi contohnya macam gunting, macam bahan-bahan tentang katil dan semua, itu peranti. Di bawah peranti itu ada satu subset lagi, baru peralatan perubatan. Peralatan perubatan di bawah subset peranti itu datanglah benda-benda contohnya seperti injap jantung. Maksud saya katakan produk kami surgical suture dan sebagainya. Jadi daripada in terms of the simplified punya terms is that peranti perubatan ni adalah perkakas-perkakas yang digunakan di hospital dan klinik untuk tujuan rawatan. Dan kalau kita bercerita dalam industri, bahawa peralatan perubatan ini menyumbang satu industri yang cukup besar sekali, dan Malaysia adalah salah satu daripada pemainnya, dan mungkin kita boleh bincangkan apa halusi perkara ini selepas ini dalam agenda awal ini. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi selepas ini. Okey, kita masih lagi bersama dalam agenda awal ni dan anda sedang mengikuti diskusi mengenai halal dalam industri perubatan, khususnya pada malam ini kita bercerita mengenai peranti perubatan atau peralatan perubatan, di mana baru-baru ini berlangsung satu forum di mana menceritakan mengenai pematuhan syariah bagi perubatan, peralatan perubatan, dan tadi kita bercerita mengenai definisi mengenai peranti dan sebagainya. Dan mungkin kekeliruan itu wujud, dan ini yang kita perlu terokai juga, kerana kalau berdasarkan forum yang berlangsung lepas di mana terlibat daripada wakil daripada pemandu yang menceritakan mengenai industri penjagaan kesihatan itu, perubatan itu sendiri, dan juga salah satu yang menarik di situ adanya wakil daripada Medical Device Authority di mana baru diwujudkan dan sebagainya dan baru berfungsi, dan ini adalah satu masa yang saya rasa adalah permulaan yang baik. Kerana apabila dalam forum itu, kalau kita kongsikan dan kita ketahui, masing-masing baik daripada pihak Jabatan Agama, daripada pihak industri dan juga pihak berkuasa merasakan perlunya satu sinergi dilakukan, satu kesepakatan dilakukan dalam mencari dan juga menjadi penyelesaian kepada halal itu sendiri. Dan mungkin kita dapat fikirkan bersama di manakah kita perlu bermulanya di situ. Kerana daripada Jabatan Agama Islam juga perlukan juga kepakaran dan sebagainya. Daripada pihak industri merasakan bahawa okey, kita perlukan nilai tambah, kita perlukan pengiktirafan ini. Tapi kalau pihak industri, pihak jabatan tidak bersedia, pihak autoriti mungkin baru nak bermula, lambat juga di situ. Jadi bagaimana kita melihat permulaan ini, bagaimana Ustaz? Saya kira kita harus
masing-masing memainkan peranan. Di pihak industri harus menyedari bahawa ini adalah kesempatan yang terbaik sebab masing-masing belum bermula dan masing-masing sedang belajar. Jadi kalau industri boleh ke depan dan membawa isu serta membantu kami di peringkat pihak berkuasa untuk memahami apa sebenarnya berlaku di industri, itu akan memberikan kefahaman kepada kami. Kerana untuk kita di peringkat Jabatan Agama memperakukan bahawa peranti perubatan itu sebagai patuh syariah dan juga halal, pada ketika ini masih agak awal. Sebabnya kita masih belum ada satu standard, masih belum ada satu SOP, garis panduan yang jelas. Jadi untuk kita mengeluarkan perakuan halal ini, mungkin dari segi industri sepatutnya dipermudahkan. Tetapi harus kita faham bahawa apabila produknya itu adalah perakuan, tentunya mempunyai integriti dan liability. Yang mana dia akan berkait pula kepada kepercayaan kepada peranan agensi kerajaan. Dan amat malang sekali saya lihat kiranya kita tidak memahami apa itu peranti perubatan dan kita tidak berada dalam industri itu. Semestinya perlu ada satu sinergi pada ketika ini yang melibatkan pemain industri untuk memahamkan kepada kami pihak berkuasa ini apa itu industri yang berlaku. Dan mungkin juga dengan peranan dimainkan oleh Medical Device Authority ini tadi, dari sudut perundangannya akan membantu mengawal atur supaya sekiranya pensijilan halal yang diperlukan pada masa yang akan datang dia akan berjalan secara teratur. Sebab ruang lingkup yang dimainkan oleh Jabatan Agama hanya terbatas pada halal. Yang berlaku sekarang bagaimana? Kalau misalnya ya macam Worldwide Mediverse sendiri ingin pengiktirafan halal itu, bagaimana ini berlaku sebenarnya dalam peringkat sekarang? Pada ketika ini, saya kira langkah terbaik yang boleh kita mulakan dalam keadaan tidak ada apa-apa asas ini, mungkin kita boleh mewujudkan satu smart partnership ataupun perkongsian bijak di antara pemain industri dan juga kami sebagai pihak berkuasa yang berkaitan dengan halal dan juga Medical Device Authority ini tadi, untuk sama-sama memahami satu sama lain, dan daripada situ kita ada satu asas yang membolehkan kita mengusahakan sesuatu sebagai langkah permulaan. Saya kira itu yang terbaik kita boleh buat ketika ini. Okey, pemain industri sendiri bagaimana melihat dalam aspek ini? Kerana smart partnership itu perlu dilakukan dengan secara baik. Dan akhirnya nanti bagaimana kita dapat fahami bahawa industri ini bukanlah satu industri yang kecil. Ini melibatkan berbilion-bilion ringgit punya industri. Dan dalam satu aspek yang lain, bagaimana ini halal itu sendiri memberi satu nilai tambah yang cukup besar, di mana sudah pasti ianya menawarkan pasaran-pasaran baru kalau daripada segi perniagaan yang kita katakan. Tapi daripada segi etika itu pun dapat diharmonikan dengan adanya gabungan dengan organisasi-organisasi di peringkat antarabangsa. Bagaimana ini mungkin dapat dilakukan di Malaysia walaupun sukar, tapi permulaannya sudah ada dan kita sudah nampak jalan untuk dimulakan di situ. Bagaimana Doktor? Saya rasa itulah salah satu tujuan kami mengadakan forum yang diadakan beberapa hari yang lepas. Kerana bagi syarikat kami Worldwide Mediverse, kami nampak pentingnya isu ini untuk mendapatkan halal untuk peranti perubatan, terutamanya produk kami surgical suture. Jadi itu sebabnya kami ingin bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pengiktirafan halal dan juga agensi-agensi yang melibatkan peranti perubatan, contohnya Medical Device Authority. Sebab kami nampak halal ni selain daripada segi syariah dan segi etika, kami juga nampak dia sebagai salah satu marketing tool masyarakat kami. Kerana kalau kita tengok dalam keseluruhan pasaran dunia, banyak daripada melalui survey yang kami buatlah, banyak negara-negara lain juga mengutamakan dan juga demand tentang halal certification. Apa yang menarik apabila kami ada berbincang dengan sebuah syarikat daripada Eropah, mereka juga mengatakan salah satu soalan yang diajukan kepada kami saja, produk kami ni halal ke tidak. Jadi saya mengatakan, mengapa kamu tanya tentang halal sedangkan syarikat daripada Eropah tu? Eropah bukannya daripada Middle East. Dia kata sebab sekarang dia nampak halal ni bukannya sebagai satu macam satu perintah agama, tapi dia sebagai satu standard bersih, suci dan halal. Jadi dia, sekarang persepsi halal di mata dunia ni is something which standard yang tinggi untuk suci dan halal, bukannya tentang satu aspek
keislaman atau sebagainya. Dan apabila kita bercerita mengenai standard halal, sudah pasti standard halal daripada Malaysia sendiri mempunyai satu nilai taraf yang cukup dipercayai di peringkat antarabangsa. Dan bagaimana dengan kepercayaan ini dapat digunakan dengan sebaiknya supaya hubung jalan itu dapat dilakukan dengan baik, dan seterusnya inilah peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang industri baru kalau dilihat dalam isu perubatan atau bidang perubatan dan juga penjagaan kesihatan adalah salah satu daripada pemacu kemajuan ekonomi kita. Itu mungkin dapat kita bincangkan dalam agenda awal ini. Selepas ini kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kalau kita bercerita mengenai peralatan perubatan ataupun peranti perubatan, antara salah satu ekspor negara Malaysia yang terbesar ialah membekalkan sarung tangan, di mana kita antara negara yang paling banyak mengekspor sarung tangan. Dan apabila kita bercerita dan menghubung kaitkan industri halal dalam peranti perubatan, ini membuka satu nilai dan juga peluang yang cukup besar bagi pemain industri supaya dapat menggunakan pakai standard halal yang diperakui dan diyakini di peringkat dunia itu untuk menerokai lebih lagi banyak lagi mungkin bidang baru dan juga cabang baru perniagaan yang ada di situ. Jadi dalam aspek ini, bagaimana daripada Ustaz sendiri, doktor sendiri memandang perkara ini? Kerana kalau dilihat cerita sebelum tadi, halal itu ditanyakan daripada sebuah negara Eropah di hujung sana. Dan kalau kita bercerita mengenai industri halal, kalau persepsinya mungkin mengatakan, oh mungkin Timur Tengah banyak pasarannya, mungkin daripada negara-negara sekitar Asia contohnya. Tapi ini perlu dilihat dalam skop yang lebih luas lagi, di mana mungkin adalah pasaran yang lebih besar di Amerika dan juga daripada Eropah dan juga Australia perlu diterokai di situ. Bagaimana dalam pandangan kita melihat perkara ini? Saya kira begini, Zul, dalam isu ini saya kira belum ada satu negara pun di dunia yang secara serius menatijahkan isu halal dan juga medical device ini, peranti perubatan ini sebagai satu agenda utama. Dan ini kekuatan yang kita ada di Malaysia melalui pensijalan Malaysia yang memang pada hari ini cukup dihormati dan diyakini di seluruh dunia. Dan kalau kita menjadi pihak yang pertama merintis kepada pensijilan halal atau perakuan halal kepada peranti perubatan ini, akan memberi nilai tambah kepada industri kita dan juga dia akan memberi alternatif kepada pengguna kita Islam. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Itu peluang yang kita ada. Dan dalam aspek pemain industri pula bagaimana? Kerana tadi saya katakan bahawa kita banyak mengekspor sarung tangan dan sebagainya, dan banyak lagi bidang-bidang dan juga peralatan perubatan yang mungkin kita dapat terokai dengan adanya standard halal ini, dan bagaimana peluang ini dapat dilihat dengan smart partnership di peringkat antarabangsa pula. Dan itu mungkin sudah dilakukan juga. Jadi untuk kami, bagi syarikat kami seperti saya katakan tadi, menggunakan pengiktirafan halal ini merupakan satu peluang besar bagi kami untuk menerokai pasaran antarabangsa. Jadi di sini tapi sebelum kami dapat seperti yang dikatakan pada awal rancangan ini, tiada lagi skop untuk pensijilan halal bagi peranti perubatan. Jadi langkah pertama yang kami ni bagi syarikat Worldwide Medidevice ni, apa yang kami mahu buatkan adalah smart partnership bersama agensi-agensi kerajaan halal, contohnya JAIS, JAKIM dan juga Medical Device Authority. Bila kami dah dapat menampakkan pensijilan halal ni di Malaysia, jadi mungkin daripada situ kita dah ada standard, kita boleh bawa ke luar negara. Jadi yang penting kita mulakan di Malaysia dulu. Dan bagaimana smart partnership dan juga perkongsian pintar itu dapat dilakukan dengan lebih meluas lagi? Kalau contohnya daripada Jabatan Agama Islam mengatakan bahawa tadi kekurangan kepakaran daripada segi bidang tertentu, niche marketnya situ. Dan bagaimana kita juga dalam merintis pasaran yang lebih besar, kita perlu juga kepakaran luar juga untuk turut serta dan memandang perkara ini dengan lebih serius. Bagaimana kemungkinan idea itu dapat dilaksanakan lagi dengan lebih berkesan? Okey, untuk saya, untuk peranti perubatan, kalau kita bandingkan peranti perubatan dengan pharmaceutical, saya lebih boleh anggapkan peranti perubatan ini lebih luas daripada pharmaceutical. Kerana peranti perubatan ini melibatkan peralatan yang begitu banyak. Jadi untuk kita memulakan pensijilan halal dan medical device ni, mungkin Malaysia melalui agensi-agensi seperti pemandu dan sebagainya, kami smart partnership yang kita boleh adakan adalah kita nak identify apakah produk-produk yang Malaysia jual sekarang ni, yang medical device yang Malaysia yang banyak menjual. Jadi di situ yang kita
concentrate untuk mendapatkan persetujuan halal dulu. Okey, daripada pihak Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Kuasa tu mungkin terhad, tetapi kepakaran dan juga prosedurnya itu sudah dimulakan dan ada kelebihannya di situ. Bagaimana dapat dirintis dengan smart partnership dengan rakan-rakan yang daripada industri dan sebagainya, satu perkara. Dan bagaimana kita dapat juga lihat akhirnya nanti perkara ini seperti bidang-bidang lain juga dipermudahkan, dan apakah kekangan yang perlu sebenarnya dilonggarkan untuk pihak Jabatan Agama Islam supaya dapat lebih mudah untuk melakukan smart partnership itu? Saya kira pada ketika ini kita ada satu keadaan yang kita boleh katakan seperti mental block. Kita tidak tahu apa itu medical device, peranti perubatan itu, dan melalui smart partnership ni bila pihak industri sendiri datang dan berkongsi dengan kami, itu akan menjimatkan masa dalam banyak keadaan. Kerana kita tidak perlu meneroka, kita tak perlu mempelajari sendiri, tetapi dengan kerjasama daripada industri kita akan lebih memahami. Itu yang pertama. Yang keduanya, melalui perkongsian pintar ini juga kita akan dapat asas persekitaran peranti perubatan itu untuk kita rangkumkan dia menjadi satu standard mungkin juga garis panduan, ataupun bagaimana nanti sekiranya kita ingin terjemahkan dia dalam bentuk pensijilan. Ini penting kerana pada ketika ini kita langsung tak ada apa-apa untuk kita mula. Jadi saya rasa itu adalah peluang terbaik, dan bagaimana kita boleh menjadikan ini sesuatu yang mungkin daripada langsung mustahil. Dan kalau kita bincangkan juga dalam salah satu forum juga ada yang berkatakan bahawa memandangkan skop peranti perubatan itu cukup meluas sekali, perlu juga pihak Jabatan Agama Islam ataupun pihak yang terlibat untuk menghadkan juga apa yang rasional untuk dihalalkan dan apa yang tidak rasional untuk diambil. Bagaimana dalam proses itu dilihat pula? Ini ada kebenarannya, sebab kalau kita tidak mempunyai satu rasional dalam apa yang kita buat ni, kemudian nanti saya bimbang kita akan membawa kepada satu keadaan yang masyarakat di akhirnya akan huru-hara. Tertanya berbagai perkara. Ya, sampai ke peringkat mungkin ada beberapa kategori peranti perubatan yang mungkin tak boleh disijilkan halal. Sebab sifatnya itu sendiri yang datang daripada sumber yang haram. Pun begitu dari segi hukum sebenarnya kita ada kaedah bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini. Tetapi dari sudut pensijilan kita tak boleh sijilkan. So bimbang nanti masyarakat kita tidak dapat maklumat yang cukup, dan masyarakat akhirnya akan takut untuk menggunakan peranti perubatan walaupun telah dinasihatkan oleh pakar perubatan itu sendiri. Jadi saya kira melalui exercise seperti ini akan membantu kita untuk menjelaskan situasinya. Akhirnya nanti daripada pihak industri sendiri, bagaimana melihat bahawa ya benar walaupun asas ni belum lagi wujud dan sebagainya, tapi ini bukanlah satu halangan daripada pihak industri sendiri untuk menghasilkan produk-produk yang menepati piawaian syariah itu. Bagaimana? Untuk kami syarikat Worldwide Medivest ni, kami mau menjadi orang kata sebagai penggerak lah untuk persijilan halal bagi peralatan perubatan. Jadi itu sebabnya kami agresif untuk bekerjasama dengan pihak JAIS dan juga JAKIM dan juga Medical Device Authority untuk merealisasikan persijilan halal dalam peralatan perubatan, terutamanya produk kami. Sebab produk kami ni sebenarnya telah mendapat pertanyaan daripada para pasien, pesakit kepada doktor. Sebab sekarang ni dengan internet, semua maklumat boleh dapat jari. Jadi bila dia type, suddenly dia nampak, oh tak tahu tak selama ni bahan yang jahit saya ni ada unsur tidak halal. Jadi bertanyakan doktor. Jadi doktor pun mau tak mau dia kata perlukan. Mungkin benda kata mungkin ada unsur tidak halal. Jadi bila saya berbincang dengan doktor atau syarikat kami berbincang dengan doktor kata ini satu peluang yang baik. Peluang yang baik dan boleh dimulakan lagi dengan lebih agresif sekarang, dan mungkin kekangan dan juga cabaran itu boleh diatasi dengan lebih mudah kerana sinergi sudah ada. Mungkin forum ini sudah diwujudkan dan sebagainya. Terima kasih kepada doktor, terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda. Teruskan menghantar pandangan anda di Facebook atau Twitter Astro Awani, ataupun teruskan bersama kami di astroawani.com untuk mengikuti perkembangan terkini di web. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.